syarat yang ditetapkan oleh LPKUB kepada pemohon yang ingin menduduki sijil peperiksaan sijil amalan guaman PSAG. Ada dua syarat di situ. Pertama, jika pemohon mendaftar PSAG selepas 5 Jun 2018, pemohon hendaklah lulus sekurang-kurangnya 5 kepujian peringkat SPM. Syarat yang kedua, jika pemohon mendaftar PSAG selepas 5 Jun 2018, memohon dengan kelayakan Unified Examination Certificate UEC, pemohon hendaklah lulus sekurang-kurangnya 5 kepujian SPM dan perlu mendapat kelulusan UEC pada tahap senior middle 3 dalam satu peperiksaan yang sama. Pada 23 September 2005, pihak LPKUB memutuskan untuk tidak lagi mengiktiraf kelulusan UEC sebagai setaraf sijil pelajaran Malaysia atau STPM. Mulai 1 Januari 2021, LPKUB memutuskan untuk kembali mengiktiraf UEC setaraf dengan SPM. Soalan saya, adakah kerajaan berhasrat untuk menyemak kembali perkara ini? Yang kedua, kebanyakan pemegang ijazah undang-undang dari luar negara belajar menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dan mereka hanya mempunyai kelulusan bahasa Malaysia di peringkat SPM saja. Soalan saya, adakah ada usaha-usaha kerajaan untuk memperkasakan penguasaan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu lebih tepat lagi, sekiranya mereka beramal sebagai peguam bela atau peguam cara selaras dengan Akta Bahasa 1967. Ini disebabkan ramai peguam bela peguam cara masih menggunakan bahasa Inggeris semasa perbicaraan, meskipun mahkamah menetapkan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Sekian, Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat, berkenaan dengan UEC, Lembaga Kelayakan mengiktiraf kelayakan UEC sebagai setara dengan kelayakan STPM. Tapi Yang Berhormat, walaupun sedemikian, kita akan mengambil kira pandangan Yang Berhormat dan akan bincang apa perlu lagi dibuat. Yang ini di mana peguam-peguam yang bertauliah di negara lain yang telah menggunakan bahasa Inggeris dan balik, dan adakah mereka fasih? Dari pengalaman saya sendiri, saya boleh kata, selain dari jawapan dari yang lembaga. Nombor satu, Yang Berhormat, kita perlu ada sekurang-kurangnya kredit dalam bahasa Malaysia SPM sebelum layak untuk menjadi boleh mengamal sebagai seorang peguam di negara ini. Itu nombor satu. Nombor dua, kita perlu faham, Tan Sri, kebanyakan buku, lebih kurang 90% buku-buku yang digunakan oleh peguam adalah di bahasa Inggeris. Dan kita perlu juga fasih dalam bahasa Inggeris, bukan saja fasih dalam bahasa Malaysia. Yang ketiga, Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat pergi ke mahkamah, Yang Berhormat boleh sendiri nampak bahawa ada peguam-peguam yang bukan dari kelayakan dari negara ini yang betul-betul fasih dalam bahasa Malaysia dan mereka boleh membuat pengujian just easy going. Jadi tidak menjadi masalah. Dan jika ada masalah sedemikian, sebenarnya pelanggan yang memberi kes-kes tidak akan memberi kes tersebut kerana dalam cross examination, Tan Sri betul, dalam pengalaman saya sendiri, you must be perlu arif dalam perkara tersebut. Maka betul bahawa kita perlu adakan kelayakan dan sebagainya, tetapi itu terpulang kepada majlis peguam dan juga kepada lembaga supaya dapat mendapat tahu dan memberi arahan yang sedemikian. Tapi akhirnya kita perlu faham bahawa berdasarkan Akta Kebangsaan, bahasa kebangsaan memang digunakan di mahkamah. Menggunakan bahasa Inggeris sekiranya ia wajar dalam satu-satu keadaan sahaja. Tetapi dalam mahkamah ia diwajibkan menggunakan
bahasa Malaysia. Dan kalau dia tidak fasih, korang pastilah dia boleh menjadi seorang peguam yang boleh pergi ke mahkamah. Selain dari itu, Yang Berhormat, kita juga perlukan peguam-peguam yang fasih dalam beberapa bahasa, kerana dalam arbitration international ini kita perlukan yang setaraf dengan peguam-peguam negara lain yang menggunakan bahasa Inggeris untuk mengadakan perbincangan mengenai perjanjian dan sebagainya. Bukan saja di mahkamah, tetapi di tempat-tempat lain juga. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan